itu orang panggil pakai ukupan, asap wangian tadi. Ketiga, ketika mandi bersuci daripada haid, elok sekali seseorang perempuan itu membersihkan dirinya dengan wangian seperti sabun dan lain-lain. Keempat, tajuk bab ini merupakan tarjamah syarihah, orang panggil, iaitu tajuk yang berperanan menjelaskan maksud sesuatu perkataan atau sesuatu perkara yang tersebut di dalam hadis di bawahnya. Bagi Bukhari, bahan pewangi yang tersebut di dalam hadis ini iaitu kusti azfar, atau di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan kasturi, bukanlah sesuatu yang mesti digunakan. Apa yang dikehendaki ialah sebarang pewangi yang sesuai dengan seseorang. Kelima, memakai wangian selepas mandi bersuci daripada haid adalah sesuatu yang sangat dituntut oleh syarak. Sebabnya ialah jika perempuan yang berkabung pun dibenarkan memakai wangian selepas bersuci daripada haid, maka perempuan yang tidak dalam perkabungan tentulah lebih-lebih lagi dibenarkan, malah dituntut. Itulah beberapa maksud Imam Bukhari. Di sini ada kaitan dengan masalah ihdad, masalah perkabungan perempuan. Walaupun hak ni dia sebenarnya ada bak suku, tapi nak boleh sampai ke bak tu lama katlah. Tak tahu bila nak sampai ke bak tu. Ada baiknya kalau kita sebutkan sedikit sebanyak di sini tentang ihdad, perkabungan dalam Islam. Yang dituntut dalam Islam tu apa maksudnya? Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama dari segi sejarahnya, yang kedua dari segi hukum perkabungan itu sendiri setengah mana, adakah wajib atau tidak. Hukumnya masih khilaf lagi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, tetapi jumhur ulama mengatakan wajib. Baik, itu satu perkara. Yang kedua dari segi sejarahnya, macam-macam cara perkabungan ni. Sebelum Islam lah, ataupun dalam agama lain, setengah-setengah tu perkabungan tu, apa makna perkabungan tu? Mati sekali dengan suami. Kalau suami mati, isteri kena mati juga. Sama ada dengan membakar diri, ataupun dengan diholorkan ke dalam lubang, dimasukkan ke dalam lubang yang luas, situ tempat orang mati. Hak mati sekali dengan bini dia duduk atas kanda tu, buat torong dengan tali. Tak boleh tubik ke mana-mana pun tak boleh tubik. Dibekarkan, beri bekar sikit kepada dia, makan ni, kau dah tengoklah mayat sebanyak mana dah kerakar dalam tu, kerakar orang dalam tu banyak mana. Itu pun ada. Ini terutamanya dalam agama Hindu. Dalam agama Buddha memang ada, tapi sekarang ni mereka pun tak pakai dah tu. Tak pakai dah tu. Tapi dalam kitab-kitab dia memang ada sebut. Di kalangan orang Arab pula, jahiliah, berkabung ni, kalau suami mati, bini kena duduk di dalam satu bilik yang kotor. Dia tak boleh tukar baju selama setahun, tak boleh mandi, tak boleh tubik daripada situ, tak boleh kena cahaya tarik duduk situ. Makan apa bui macam binatang bui. Tak boleh sentuh-sentuh, tak boleh jumpa. Itu dalam hadis pun ada sebut tu. Cerita jahiliah ni, orang Arab ni. Apabila cukup setahun, dia keluar tu kan, dalam hadis-hadis sebut mapuh binatang kalau kena sentuh dia, bau busuk. Mapuh. Lepas tu dia bui tahi lembu kepada dia. Untuk nak pelepah ni tubik ni nak kena pekong tahi lembu dulu. Itu cara nak pelepah. Itulah adab perkabungan di kalangan Arab jahiliah. Macam-macam lah cara perkabungan tu. Dalam Islam, perkabungan ni ada dalam hadis ni, tak ada siapa-siapa pun boleh berkabung lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari tak ada, kecuali suami. Kalau mati 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari, tu ada. Tapi perkabungan tu lagu mana, apa maksudnya?
Maksudnya seperti dalam hadis ni lah sebut, tak boleh pakai air wangi, tak boleh pakai jangok, tak boleh pakai perhiasan, tak boleh lah waktu dan nak pergi bebas ke mana-mana pergi, tak boleh dalam masa 4 bulan 10 hari. Tetapi ada juga dibenarkan. Bukan makna kalau orang tu ada hajat, keperluan dia pergi, misalnya dia kerja, dia tak boleh tinggal kerja, boleh pergi, boleh, tak apa. Bukan makna tak boleh keluar rumah, tak boleh jangok, tak boleh berhias. Nak pergi bila perlu apa-apa, boleh pergi, keperluan. Itu pun dalam keadaan tidak menghiaskan diri. Bukan maksud tak boleh pakai air wangi langsung. Air wangi hak jangok tu tak boleh. Untuk menghilangkan bau tubuh saja boleh, sekadar tu boleh. Bukan hak biasa. Dan kain hak tak ada warna, bukan hak tak ada warna je. Ada warna sikit-sikit pun hak tidak jangok. Tu maksudnya, tidak melambaikan perhiasan. Lagu mana hak biasa? Maklum kan? Maklum. Tidaklah betul hak biasa. Jangan sampai orang bau busuk lagi kebah hidung ni, jangan. Tidak disuruh lagu tu. Dan bukan siapa tak boleh kerja, tak boleh pergi mana-mana. Itu silap. Semua orang dia silap. Siapa tak boleh pergi mana-mana, siapa tak boleh keluar rumah, tidak lagu. Hak tidak perlu. Kalau perlu ni apa? Hajat, bukan darurat. Darurat ni lebih lagi. Hawaij, hajat tu dia kurang. Perlu. Bukan bukan perlu. Perlu hantar anak. Misalnya tak ada orang nak pergi hantar, perlu. Banyak lagi lah lain-lain. Perlu. Keperluan ni dia ringan lagi daripada darurat. Darurat tak boleh mengancam nyawa kita. Tu baru darurat. Ni dah keperluan pun sudah boleh dah. Tapi jangan berhias. Bukan bermakna jangan berhias tak boleh makan ke satu air wangi, tak ada. Sampai bau busuk, orang tepi tak tahu, duduk kat kita, tidak begitu. Ini bergabung dengan Islam. Lepas tu ayah ke siapa ke anak tak boleh lebih daripada 3 hari dalam keadaan tadi, tak boleh. Sebab itulah Ummu Habibah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Abu Sufyan mati, bila ada salah seorang daripada keluarga dia mati, dia selepas 3 hari dia coba betul. Dia kata dia tidak boleh bunuh. Tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak boleh orang. Bukan Abu Sufyan, bukan ayah dia orang lain, anak-anak tu. Dia setara tu padahal saya sangat. Tapi dia pakar. Pasal apa tak boleh dia daripada 3 hari. Lepas pada dalam masa 4 bulan 10 hari ni apa tak boleh? Pasal nak menghormati hubungan suami isteri, perkahwinan, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sudah putus daripada kita dunia akhirat. Kebaikannya kita nak ingat. So, yang kedua hikmat dia hanya jaga hati mana. Anak mana lelaki lalu dah boleh nikah selalu, boleh kenapa tak ada itu sikit abu, tak ada hormat sikit abu. Yang kedua. Yang ketiga ni kalau jangkau orang nak pikat lah, nak kecek lagu lain lah, tak menyindir sindir tu boleh lagi dalam Islam. Sindir tak boleh. Misalnya saya susah juga tak ada orang rumah payah juga, tapi kalau ada orang tu masak apa tu, ketuanya sebenarnya sekarang tu sindir boleh. Tapi nak minat, nak teras, saya nak kenal kau tak boleh dalam masa. Tapi apabila jangok dia mendorong kepada keadaan, waktu dia tak boleh, waktu dia tak boleh dibebas. Sebab apa? Dia banyak terdedah kepada orang. Bila terdedah tu banyak lagi tak boleh, akan langgar hukum Allah SWT. Itu sebenarnya ihdad ini. Dan untuk nak ganti hak dulu-dulu, terutamanya orang yang biasa dengan agama hak dulu, dia jadi pasal tekok benar kalau tak ada sikit abu. Dengan sebab itu Islam dia jaga hati manusia.
Manusia dia ada kita nak suka, kita suka, nak suka.